TV KPM. Hai Ria. Hai Ada di cikgu. rumah ke? Ria, hari ini cikgu nak pulangkan bangkut tingkat yang Ria bagi rendang hari tu untuk cikgu. Buat susah je. Terima kasih cikgu. Dan ini pula pisang dari kebun cikgu. Okey, So ini terima untuk kasih. Ria. Okey. So terima kasihlah Ria selalu bantu cikgu duduk berjiran dan sebagainya kan. Tak apa cikgu. Itu tandanya kita bersatu padu. Ya, amalan perpaduan ni kena wujud dalam kalangan semua rakyat di Malaysia ya supaya hidup kita aman dan damai. So Okey, cikgu kebetulan Ria masak rendang. wow. Jomlah ikut Ria masuk dalam boleh, rumah. boleh, tak ada masalah. Jom, cikgu. Memang langkah kanan lah cikgu hari ini. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan moral. Dengan itu dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Kala Dewi. Hai Cikgu, apa khabar? Sehat, apa kabar ya? Baik cikgu, dan cikgu hari ini kita tidak berdua saja cikgu. Ya, ya. Kita juga ditemani oleh jurubahasa isyarat kita, ada Cikgu Hulina. Selamat datang cikgu. Okey, baiklah. Cikgu, tak lengkap kalau sesi pembelajaran kita tak ada murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita cikgu. Ya, betul. Mungkin cikgu nak memperkenalkan murid-murid di Google Meet, silakan. Ya, hari ini kita berpeluang untuk bersama 4 orang anak-anak gadis saya yang sangat pandai ya. Memang bagus. Saya sangat suka kepada mereka kerana memang mereka murid yang sangat berdisiplin ya. Jadi saya perkenalkan hari ini yang pertama Tushantini. Hai. Hai cikgu. Hello. Okey, kemudian kita ada Yvonne. Apa Hai Yvonne? Hai cikgu. Yang berikutnya Yoliwe. Hai. Dan juga Hugh Yok Ting. Hai. cikgu. Ya, apa khabar semua, sehat? Sihat. Dah sehatlah tu. Okey, baiklah cikgu. Kalau gimmick di awal permulaan sesi kita tadi cikgu, adakah ada perkaitan dengan sesi untuk kita belajar pada hari ini cikgu? Ya, sebenarnya dalam pendidikan moral murid diajar banyak nilai-nilai murni ya. Dan antara satu elemen yang perlu ditekankan ialah rakyat yang hidup dalam negara yang majmuk ini perlu ada amalan perpaduan. Betul. Perpaduan itu bersatu padu antara rakyat yang berbelang bangsa supaya tidak berlaku suasana yang tidak harmoni. Okey. Jadi tajuk hari ini adalah tajuk yang sangat penting. Boleh kita masuk ke tajuk kita hari ini? Boleh cikgu, silakan. Ya, okey. Baik, kita akan merujuk kepada bahan yang saya sediakan ya di sini ya. Iaitu hari ini tajuknya ialah moral dan kenegaraan perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Baiklah ya. Dan sebelum saya masuk ke tajuk ini, saya nak perkenalkan dulu apakah hasil pembelajaran yang kita akan capai melalui pelajaran hari ini ya. Mesti tahu apa kita nak belajar ya supaya murid-murid di luar pun tahu apa yang mereka belajar hari ini ya. Yang pertama ialah mereka perlu tahu maksud konsep perpaduan. Jadi murid boleh menghuraikan maksud konsep perpaduan. Bukan tiap-tiap hari kita sebut perpaduan-perpaduan tapi kita tak tahu maksudnya. Yang kedua, kita akan menjelaskan contoh amalan perpaduan ya yang diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Mesti ada banyak contoh, betul tak? Dalam pelbagai aspek. Dan yang ketiga pula hasil pelajaran kita ialah membincangkan kepentingan amalan perpaduan dalam usaha membentuk masyarakat majmuk. Okey, kita dah merdeka daripada 1957 tapi kita masih hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka percaya kepada kepentingan amalan perpaduan. Dan akhir sekali kita perlu juga berkongsi apakah perasaan kita apabila mengamalkan perpaduan. Macam hari ini kita semua berada dalam suasana sini, kita rasa gembira, kita boleh berbincang dan sebagainya. So ini adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Boleh kita teruskan? Boleh cikgu, Baik. sila. Mula-mula sekali saya nak kita melihat beberapa
gambar yang saya telah sediakan untuk murid-murid. Mungkin murid-murid saya boleh menerangkan apa yang mereka faham dengan contoh perpaduan yang diamalkan dalam gambar ini. Baiklah, siapa yang nak cuba ya gambar pertama ni? Okey, boleh angkat Ya, tangan. pelajar saya. Okey? Saya boleh. Okey, boleh teruskan. Silakan. Gambar ini menunjukkan sambutan Hari Kemerdekaan di negara kita Betul. pada 31 Ogos setiap tahun. Ya, bagus. Pada hari ini, rakyat pelbagai kaum akan diberi cuti untuk menyambut Hari Kemerdekaan bersama-sama. Betul. Rakyat yang kaum menyanyikan lagu patriotik dan mengibarkan bendera jalur gemilang bersama-sama. Dengan ini, perpaduan kaum dapat dipupuk. Itu sahaja, cikgu. Ya, bagus ya, sangat syabas ya, sebab memang amalan Hari Kemerdekaan adalah satu hari yang kami semua tunggu. Terutamanya kami dari era 80-an 90-an, kami sangat suka Hari Kemerdekaan. Walaupun sekarang kemerdekaan disambut dalam tempoh 1 bulan, tetapi hari yang istimewa tu 31 Ogos itu sangat istimewa, kita diberi cuti. Bila kita ada cuti, kita boleh pergi ke perarakan-perarakan yang melibatkan sambutan Hari Kebangsaan. Terima kasih ya, bagus ya jawapan kamu. Sekarang kita Hari lihat. Kebangsaan ya, cikgu. Ya, Hari Kebangsaan, sambutan Okey, Hari seterusnya, Kemerdekaan. Ya. Kita teruskan dengan gambar yang kedua. Baiklah. Ini mungkin satu sambutan yang agak kurang dikenali dalam kalangan murid-murid moral, tapi saya rasa murid saya semua kenal ya. Siapa boleh jawab ini sambutan apa? Okey, Tusha. Ini merupakan perarakan agama Melayu, cikgu. Orang Islam. Apa nama perarakan dia? Dah ada nama dekat situ. Maulidur Rasul. Okey, apa kepentingan perarakan ini? Bagaimana memupuk perpaduan? Perarakan seperti ini juga telah diadakan di sekolah saya, cikgu. Hal ini dapat memberi peluang kepada kita untuk mengetahui tentang budaya dan adat kaum Melayu. Di samping itu, perpaduan juga dapat dipupuk, cikgu. Itu sahaja. Okey, bukan sahaja perarakan Maulidur Rasul yang melibatkan orang-orang Islam ya, tapi kita juga ada masa Taipusam ya, perarakan Kavadi dan sebagainya. Kita ada juga perarakan Hari Vesak ya, di mana semua kaum terlibat. Mereka pun tengok juga macam mana perarakan ini dibuat. So ini yang kita kata konsep perpaduan. Jarang kita dengar bila sesuatu kaum ataupun agama buat suatu perarakan, ada orang buat gangguan dan sebagainya. Tak ada, kita menghormati perarakan tersebut ya. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah, ini satu lagi aktiviti yang saya sangat suka. Saya banyak menganjurkan aktiviti ini di sekolah. Siapa boleh teka apa aktiviti ini? Okey, cuba. Silakan, Yukting. Yukting. Gambar ini menunjukkan sukan neka. Ya. Sukan neka memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk bekerjasama untuk menyertai acara sukan. Selain itu, semangat berpasukan tanpa mengira kaum turut diwujudkan dalam acara sukan seperti terompok gergasi dan lari dalam guni. Dengan ini, perpaduan antara pelbagai kaum dapat dipupukkan. Ya. Itu Bagus. sahaja, cikgu. Ya, terima kasih ya. Memang betul ya, sukan neka ni saya ingat lagi masa saya muda-muda di kawasan perumahan saya selalu diadakan, dulu kita panggil Kementerian Perpaduan ya. Jadi mereka menganjurkan macam ini dan kita sertai, kita tak pernah tanya saya nak geng dengan kawan-kawan India saja ataupun dengan kawan-kawan Melayu saja. Kita akan pilih siapa yang kita kuat semangat ya. Jadi kita pastikan tim kita sangat kuat. Kita tak ada lagi pilih saya nak ni, saya nak. Sekarang pun saya rasa murid-murid memang ada semangat perpaduan yang tinggi. Sebab itu di sekolah kalau saya buat sukan neka, memang mereka menyertai. Dia tak tengok pun sama ada murid ini daripada bangsa lain ke, agama lain ke, mereka tak kisah. Jadi memang aktiviti sukan neka ni perlu dianjurkan setiap masa ya, di mana-mana juga untuk memupuk perpaduan ya. Okey, bagus. Kita lihat gambar yang berikutnya. Okey, tinggal lagi seorang sahaja. Siapa nak jawab? Yes, Yvonne, sila jawab. Cikgu, kalau saya tak salah, ini gambar gotong royong. Pandai. Rakyat berbilang kaum yang menyertai aktiviti gotong royong akan berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan ini, hubungan yang renggang antara mereka dapat dieratkan. Oleh itu, perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti gotong royong.
Itu saja, cikgu. Ya, bagus. Pernah tak sertai aktiviti gotong royong di mana-mana? Pernah cikgu. Di mana tu? Di perkampungan rumah saya cikgu. Seronok tak? Seronok. Mengapa? Bersatu padu, kita beramai-ramai membersihkan kawasan taman cikgu. Kita tak pernah pula pilih kan, ini rumah orang ni kita tak boleh bersih, ini rumah ni tak boleh bersih. Kita akan bersihkan seluruh kawasan. Kemudian gotong royong masak ramai-ramai, kita makan bersama-sama, memang seronok. Kalau di sekolah cikgu buat gotong royong, murid pun kena perlu sertai. Jangan kita harapkan beberapa orang saja datang, orang lain tak datang. Jadi sangat-sangat penting. Jadi tajuk gambar-gambar yang kita lihat ini adalah contoh-contoh amalan perpaduan yang ada di negara kita. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita lihat yang membuktikan bahawa negara kita memang hidup dalam suasana perpaduan. Dan kita lihat apakah konsep perpaduan itu sebenarnya. Okey, apa yang you faham dengan perkataan perpaduan tu rasa-rasanya lah? Satu perkataan. Okey, bersatu padu cikgu. Sangat pandai. Sangat pandai, memang baik. Perpaduan itu ialah penyatuan semua anggota masyarakat dalam membentuk satu identiti. Walaupun saya seorang berbangsa India, anda berbangsa Melayu dan kita ada berbagai bangsa, tapi kita mengenali diri kita sebagai rakyat Malaysia. Betul. Dan saya bangga untuk beritahu bahawa saya rakyat Malaysia. Dan bangsa saya ialah berikutnya. Saya rakyat Malaysia berbangsa apa? Baiklah, jadi ini boleh membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama tanpa mengira kaum, agama, budaya dan bahasa bagi mewujudkan sebuah negara yang makmur. Pernah tak kita terfikir bagaimana Malaysia yang baru merdeka tahun 1957 tapi kita telah sampai ke satu tahap yang tinggi berbanding dengan negara-negara lain dalam serantau. Ini kerana rakyat bersatu padu memajukan negara kita. Mereka tak fikir kita tak boleh bekerjasama dengan orang lain. Jadi elemen bekerjasama membentuk perpaduan. Jadi mereka dapat membina negara kita ke arah modernisasi yang sangat tinggi. Kita lihat kecanggihan yang ada di negara kita. Kalau kita lihat masa cikgu-cikgu pergi sekolah, tak pernah terfikir kita akan melihat bangunan-bangunan pencakar langit dan sebagainya. Ini semua berpunca daripada amalan perpaduan yang diamalkan oleh rakyat kita. Ada nak apa-apa nak tambah? Okey, baiklah, itu satu penjelasan yang cukup lengkap daripada Cikgu Kala Devi. Baik cikgu, kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan moral. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Kala Devi. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan amalan perpaduan sentiasa dicontohi. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Sekarang kita akan mengikuti satu lagi segmen yang tajuk iaitu murid-murid diberikan tugasan. Saya dah berikan mereka tugasan, sekarang mereka semua kena buat PBD Nilaian Berasaskan Sekolah PBS. Jadi mereka kena buat persediaan. Jadi saya sudah pun minta anak-anak murid saya untuk menyediakan bahan untuk dikongsi. Apakah yang telah mereka cari dan mereka berkongsi tentang contoh amalan perpaduan di negara kita. Boleh kita dengar apa yang mereka nak sampaikan? Boleh, silakan. Okey, kita nak mulakan. Okey, siapa nak mulakan penyampaian? Pertama, contoh amalan perpaduan, boleh angkat tangan? Okey, Yvonne Christine, dipersilakan Yvonne. Contoh amalan perpaduan kaum termasuklah sukan. Masyarakat majmuk yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India akan berkumpul untuk menyertai acara sukan. Negara kita telah banyak mengadakan pertandingan sukan sama ada pada peringkat negeri atau sekolah. Misal kata, sekolah saya telah menganjurkan merentas desa pada minggu lepas. Selain itu, sukan Malaysia seperti Sukma akan diadakan pada peringkat negeri pada bulan 9 tahun ini. Semua sukan ini melibatkan rakyat berbilang kaum. Misalnya, ini merupakan gambar pasukan bola sepak Malaysia yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Antara pemain yang terkenal ialah penjaga gol Chow Chi Kiong, Nomad Abdullah dan M. Chandran.
Mereka telah bersatu padu dan bekerjasama untuk mencapai kejayaan dalam Sukan Olimpik pada tahun 1972. Mereka telah berjaya menewaskan pasukan Jepun, Korea Selatan dan juga Amerika Syarikat. Jadi memang benarlah bahawa sukan dapat menyatu padukan semua kaum. Itu sahaja, cikgu. Bagus ya, banyak maklumat ya. Saya pun baru dapat berita tentang kemenangan pasukan Malaysia ni. Bagus ya. Usaha yang baik ya, boleh bagi 5 bintang ya untuk kerja ini ya. 5 bintang untuk saya Yvonne, boleh bagi 5 bintang untuk penilaian ini. Baiklah, kita teruskan dengan amalan perpaduan yang berikutnya. Siapa nak cuba? Okey, Tu Syantini. Silakan Tu Syantini. Salah satu contoh amalan perpaduan ialah rakyat Malaysia boleh menyertai dalam aktiviti patriotik. Contoh aktiviti-aktiviti patriotik ialah sambutan Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia. Sambutan Hari Kemerdekaan disambut pada 31 Ogos pada setiap tahun. Hari Malaysia pula disambut pada 16 September pada setiap tahun. Ini merupakan satu gambar yang menunjuk sambutan Hari Malaysia yang disambut di negara kita. Ya. Rakyat Teruskan. Malaysia diberi cuti pada hari tersebut untuk menyambut sambutan Hari Malaysia. Hal ini dapat menanam semangat patriotisme iaitu perasaan cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada samping itu, perpaduan negara juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat majmuk. Itu sahaja, cikgu. Ya, terima kasih. Bagus ya, bagus. Yang ini dari aspek sambutan bulan kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan, kita sebut Hari Kemerdekaan dan juga sambutan Hari 1 Malaysia. Kalau dulu kita sambut Hari Merdeka tu 31 Ogos, tapi sekarang kita ada sambutan 1 bulan. Jadi lagi banyak peluang untuk rakyat pelbagai kaum menyertai pelbagai aktiviti. Saya rasa sekolah merupakan satu medan yang bagus ya untuk memupuk perpaduan semasa sambutan bulan kemerdekaan ini, kerana sambutan bulan kemerdekaan diadakan sepanjang 1 bulan di mana murid diminta menghias kelas mengikut tema kemerdekaan, meletakkan bendera. Pernah tak pergi ke sekolah? Masa sekolah dulu ada kan bendera ya penuh. Jadi bila kita nampak bendera tu berkibar-kibar, semangat. Saya sendiri sepanjang bulan kemerdekaan 1 bulan tu saya akan gantung 5 bendera besar di sekeliling rumah saya, sebab anak kami ahli keluarga 5 orang. Jadi pagi-pagi saya akan bangun, saya akan salute dan menyanyi lagu negaraku. Sebab semangat tu. Perpaduan kita nak memupuk perpaduan Jadi memang betul lah sambutan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan dan juga 1 Malaysia. 1 Malaysia ni saya rasa kita baru dapat awal-awal dulu kita tak ada, sekarang kita dah ada Jadi ini pun penting sangat bagus Bagus Tu Syantini. Berapa bintang tu rasa-rasa? Rasanya 5 juga. Saya boleh bagi 5 bintang. Syabas tahniah. Okey, kita teruskan pula dengan murid kita yang seterusnya. Siapa nak bentang? Okey, teruskan. Yoli. Selain itu, contoh amalan perpaduan juga termasuklah Majlis Kerajaan. Rakyat berbilang kaum menganjurkan rumah terbuka semasa hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga sebagainya. Melalui penganjuran rumah terbuka, rakyat berbilang kaum dapat berinteraksi dan bergaul mesra dengan jiran pelbagai kaum. Gambar ini menunjukkan majlis rumah terbuka yang melibatkan rakyat pelbagai kaum. Mereka makan bersama-sama dan juga berkongsi makanan. Mereka juga berbual antara satu sama lain. Dengan ini, mereka berpeluang untuk mengenali jiran dengan lebih dekat dan juga dapat mengetahui budaya mereka. Kesannya, perpaduan kaum dapat dipupuk. Itu sahaja juga. Terima kasih, terima kasih. Saya rasa Yoliwi tak berapa sihat hari ini sebab suara dia memang dia dah bagi tahu saya, tapi dia semangat dia tinggi untuk join kita hari ini. Terima kasih Yoliwi, 5 bintang juga. Dan akhir sekali juga kita nak dengar daripada Yok Ting. Antara contoh amalan perpaduan di negara kita ialah banyak aktiviti kesukarelawan diadakan. Sebagai contohnya, aktiviti kesukarelawan yang banyak diadakan ialah membantu mangsa bencana. Hal ini disebabkan oleh bencana alam seperti banjir selalu berlaku di negara kita. Masyarakat akan mengumpul bahan bantuan seperti makanan dan pakaian untuk dihantar ke kawasan banjir. Terdapat juga rakyat yang memberi bantuan wang. Ini ialah contoh pasukan kesukarelawan yang membantu mangsa banjir.
Ini yang bawa bot ya. Ya. Bantuan ini diberikan tanpa mengira kaum. Oleh itu, perpaduan antara kaum dapat dipupukkan. Itu saja, Cikgu. Ya, memang betul ya, masa banjir berlaku ya, dan juga semasa Covid ya, memang rakyat kita dia tak tengok lagi siapa-siapa, dia tak ikut bangsa, agama, jantina, dia membantu semua tanpa mengira bangsa. Jadi itu perpaduan ya yang paling kemuncak lah saya rasa dalam negara kita ya. Dah habis ke semua membentang? Sudah, Cikgu. Sudah ya. Okey, sekarang saya nak rumuskan apa yang telah disampaikan oleh anak-anak murid saya tadi, iaitu contoh amalan perpaduan yang pertama ialah dari aspek keselamatan penduduk. Yang itu mungkin mereka tak sentuh, jadi saya sentuh. Di mana pernah dengar tak tentang rukun tetangga? Pernah, Cikgu. So mereka buat rondaan ya melalui aktiviti rukun tetangga untuk menjaga keselamatan penduduk di persekitaran. Kita rasa selamat ya, malam-malam kadang pintu terbuka pun kita tak rasa risau sebab ada orang meronda dan menjaga ya, terutama dalam keadaan masa yang terdesak sekarang ini, banyak kes-kes yang jenayah dan sebagainya berlaku ya. Dan mewujudkan komunikasi melalui aplikasi media sosial. Kalau dulu kalau kita nak minta tolong ke apa, kita jerit-jerit tolong. Sekarang tak, terus saja dekat WhatsApp satu grup tu, saya rasa ada orang depan rumah saya, tolonglah saya. So orang lain semua akan datang. Sebenarnya media sosial yang kita gunakan sangat membantu dari aspek itu. Jadi kita jangan salah gunakan media sosial ya. Okey, seterusnya contoh yang ada situ gotong royong dan rukun tetangga. Aktiviti patriotik tadi telah pun dibincangkan, di mana melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan, Hari Satu Malaysia, banyak lagi aktiviti patriotik ya. Di sekolah pun ada ya. Contohnya tadi saya cakap mengibarkan jalur gemilang dan sebagainya. Dan yang paling penting yang nampak sangat elemen perpaduan ialah sukan. Sukan ini dia bergantung kepada bakat dan bukan kepada perkara lain, aspek lain. Jadi kita bila Malaysia bertanding dengan negara lain, kita menyokong Malaysia. Katakanlah saya Malaysia berlawan dengan negara India, saya akan sokong Malaysia sebab saya rakyat Malaysia. Betul. Okay. Dan melibatkan pelbagai kaum dalam suatu acara sukan ya. Sebab tu kita ada atlet yang pelbagai ya dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat dari segi kelestarian alam, kita boleh memelihara dan memelihara alam sekitar, contohnya dalam aktiviti gotong royong. Paling banyak kita buat aktiviti gotong royong dan juga projek menanam pokok Millennium Trees yang diadakan dari semasa ke semasa. Dan majlis keramaian yang berikut contohnya, menghadiri rumah terbuka. Pernah tak pergi rumah terbuka di mana-mana? Pernah, Cikgu. Saya ni malas sikit ya sebab saya tak mahu berebut-rebut dengan orang. Jadi tujuannya adalah untuk menghormati budaya dan adat resam. Bila kita pergi ke sana, kita belajar budaya dia dan kita akan menghormati budaya mereka. Dan yang akhir sekali adalah aktiviti kesukarelawan, di mana kita membantu macam sebut tadi mangsa bencana, mangsa Covid, dan kita melakukan khidmat komuniti ya. So ini adalah contoh amalan perpaduan ya, dan ada pelbagai agensi yang terlibat ya, bukan sahaja sekolah ya. Ada banyak agensi di negara kita ya. Kalau kita lihat dalam buku kita pun ada agensi yang terlibat dalam memupuk perpaduan, amalan perpaduan. Yang ini saya sentuh sepintas lalu saja. Itu pertama, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Saya harap murid-murid boleh membaca tajuk ini dan fahami ya. Yang berikutnya ialah kita sebut tadi rukun tetangga. Rukun tetangga kita yang menjadi ahli. Semua yang jadi ahli, semua aktiviti kita buat bersama. Saya rasa semua murid ada tak rukun tetangga di kawasan taman perumahan kamu? Liwe, Tusha, ada atau tidak? Ada ke tidak? Ada, Cikgu. Bagus ya, bagus. Yang berikutnya ialah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kenapa Jabatan Kebudayaan? Bila orang masuk menyanyi ke tarian ke, bukan kita lihat, kalau tarian Dondang Sayang, tarian apa kita panggil? Dikir Barat, bukan Melayu sahaja, campur semua kan. So kita nak masukkan pelajar pelbagai, rakyat pelbagai bangsa untuk menyertai aktiviti kebudayaan ya. Dan yang penting Jabatan Penerangan Malaysia ini melibatkan apa? TV, radio dan sebagainya, menyebarkan berita-berita tentang perpaduan. Zaman cikgu, Jabatan Penerangan dia akan tayangkan ya gambar-gambar, video dan sebagainya yang menunjukkan perpaduan. P. Ramlee semua saya kenal masa itulah. Kalau tak mana kenal kan. Okey. Baiklah, kita dah sampai kepada agensi-agensi yang tersebut. Jadi mungkin dalam masa akan datang ya kita saya nak tunjukkan lagi Jabatan Penerangan ini, minta maaf. Jadi semua aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan, sekolah,
kementerian, semuanya berperanan untuk memupuk perpaduan. Kita ada banyak dasar yang diperkenalkan dari awal dahulu. Saya rasa dasar ekonomi baru, masih ingat lagi tak dasar ekonomi baru? Kita tahu DEB. Yang diperkenalkan banyak tahun. Ini juga memupuk perpaduan. Dasar perpaduan negara juga memupuk perpaduan yang saya rasa kita semua hidup bersatu padu kerana usaha-usaha yang dijalankan oleh pelbagai pihak, sekolah wawasan dan sebagainya. Betul tak? Kita ada pelbagai sekolah yang ada murid-murid yang bercampur, seperti sekarang kalau kita lihat sekolah menengah, kita ada pelajar Cina, pelajar India, pelajar Melayu, pelajar Nasrani, Sabah, Sarawak. Semuanya ini penting, Ada nak tambah apa-apa? Okey, baik, itulah dia satu orang kata penerangan yang cukup jelas daripada Cikgu Kala Devi untuk segmen kita, amalan perpaduan sentiasa dicontohi. Baik, kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan moral. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Kala Devi. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan perpaduan pemangkin kemajuan negara. Silakan. Ya, tajuk itu menunjukkan kenapa pentingnya perpaduan kaum ini di negara seperti Malaysia. Jadi yang ini pun saya dah minta murid-murid saya bersedia sebab sekarang ini murid-murid belajar meneroka. Kita cikgu tak payah bagi semua. Jadi murid meneroka. Jadi saya suruh mencari bahan-bahan. Tapi cuba saya nak tengok sama ada mereka dapat tak tangkap apa yang kita nak suruh mereka buat. Jadi di sini kita sediakan silang kata. Nampak tak cantik teka silang kata di sini? Cikgu. Jadi saya nak pelajar cuba garap apa perkataan yang terdapat di situ dan mereka berikan jawapan kepada saya. Siapa nak mula dulu? Okey. Siapa pelajar yang nak mula dulu? Okey, Yvonne. Sila Yvonne. Apa perkataan yang kamu nampak? Saya nampak perkataan harmoni. Warna apa tu? Warna kuning. Kuning? Kuning. Betul Yvonne? Dekat situ, dekat teka silang kata tu warna apa harmoni? Cuba tengok. Di Warna sini. biru. Warna biru. Silap. Okey, cuba betul tak? Cuba Okey. tengok. H A R M O N I. Okey. Jadi apakah kepentingan harmoni dalam perpaduan negara? Iwan cuba terangkan. Antara kepentingan perpaduan kaum ialah rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni. Okey. Rakyat saling menghormati dan mengenal hati budi antara satu sama lain. Selain itu, rakyat bersatu padu dan tidak bergaduh antara satu sama lain. Mereka hidup bertolak ansur dengan menerima keunikan dan kelainan adat resam dan budaya kaum lain. Mereka juga tidak menyentuh isu-isu sensitif tentang amalan agama dan kepercayaan kaum lain. Dengan ini, perpaduan kaum dapat dipupuk. Itu sahaja, Cikgu. Ya, bagus ya. Mungkin tadi dia tak nampak warna hijau ke biru. Bagus. Baju biru So, kamu punya poin pun biru juga. Baiklah, bagus. 5 bintang. 5 bintang, Cikgu. Baiklah, siapa lagi yang nak angkat tangan? Siapa nak cuba? Okey, Tusha Antini. Warna apa? Kamu nak teka kekuatan apa? Saya rasa baris yang melintang warna hijau tu, Okey. saya nampak perkataan ekonomi. Okey, ekonomi. Cuba kita eja. Betul, Cikgu? E-K-O-N-O-M-I. Betul, tepat. Okey, jadi Tusha, kerja kamu cuba terangkan. Apakah kepentingan dari aspek ini? Salah satu kepentingan perpaduan negara ialah ekonomi negara kita dapat dipupukkan. Hal ini dapat dilakukan kerana terdapat pelbagai kaum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi negara. Contoh-contoh kaum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi Malaysia ialah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Apabila rakyat pelbagai kaum melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi,
Mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Di samping itu, pelbagai dasar juga telah diperkenalkan di Malaysia untuk memupuk perpaduan negara, seperti Dasar Perpaduan Negara dan Pelan Tindakan Dasar Perpaduan Negara 2021 sehingga 2030. Dasar Perpaduan Negara yang telah diperkenalkan telah menubuhkan sekolah wawasan di Subang Jaya. Sekolah yang terlibat dalam sekolah wawasan ialah Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Subang Jaya. Itu sahaja, Cikgu. Ya, terima kasih. Maklumat yang bagus ya, terutama tentang sekolah wawasan, aspek ekonomi dan sebagainya. Bagus. Satu lagi 5 bintang ya 5 untuk anak bintang murid juga kita. untuk Baiklah, kita Tuition teruskan Tini. Okey. pula dengan 2 orang lagi calon yang ada. Okey, Yoli Wei, apa warna pilihan anda? Okey. Ya, Saya nampak perkataan pelabur. pelabur Warna warna merah. warna merah. Cuba eja Okey. P-E-L-A-B-U-R. Okey, ini apakah kepentingan dari aspek pelaburan ya? Cuba terangkan Yoli Wei. Silakan. Baiklah, cikgu. Satu daripada kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk ialah amalan perpaduan boleh meningkatkan keyakinan pelabur asing. Jika rakyat kita bersatu padu, Malaysia akan menjadi aman dan damai. Suasana ini memberi keyakinan kepada pelabur asing dari pelbagai negara untuk melabur di negara kita. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara seperti Australia, China dan Jepun dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan ini, Malaysia akan dimajukan dengan begitu pesat. Itu sahaja, cikgu. Ya, bagus ya dari aspek ekonomi ya. Kalau kita tak ada hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, kita susah untuk maju ya, sebab ekonomi merupakan satu aspek yang penting ya untuk memajukan negara. Dan kita pun dah macam kita sendiri pun dah naik taraf hidup kita meningkat ya. Kita bukan lagi duduk di rumah-rumah kampung dan sebagainya. Betul. Walaupun itu sekarang satu apa orang kata legacy ya. Kita balik ke rumah untuk inap desa dan sebagainya sebab kita seronok. Saya rasa lagi seronok duduk di rumah-rumah desa, tapi sekarang kita lihat dia gaya hidup kita, rumah 2 tingkat, banglo 3 tingkat dan taraf hidup kita meningkat ya dari aspek ekonomi yang disebutkan tadi itu ya, dari segi ekonomi di mana ekonomi walaupun perpaduan menjadi asas, tetapi ekonomi juga menentukan semua rakyat hidup sama rata. Tak ada yang terlalu kaya, tak ada yang terlalu miskin. Jadi kita semua hidup dalam suasana yang sama rata. So ini adalah elemen perpaduan. Okeylah, kita lihat yang tinggal seorang saja lagi. Cikgu, ya ke? sebelum tu berapa markah untuk Oh, saya lupa. Terima kasih kerana ingatkan 5 bintang. 5 Saya dah bintang. cakap anak murid saya ni hebat dia jadi boleh bagi 5 bintang. Okey, Okey. siapa lagi yang belum? Cuba. Saya cikgu. Ya. Okey. Yok Silakan. Ting. Yok Ting. Susah tu perkataan tu. Yok Ting nampak ke? Ya cikgu, saya nampak kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kita eja. Okey, kita cuba, cikgu. K-E-D-A-U-L-A-T-A-N. Bagus ya. Wow. Kedaulatan. Nasib baik cikgu pun pandai mengeja. Kadang-kadang perkataan ni susah nak eja ya. Kedaulatan. Okey, bolehkah anda terangkan? Baik, Silakan. cikgu. Kedaulatan negara kita dapat dikekalkan jika perpaduan antara kaum dapat dipupuk. Ya. Apabila rakyat bersatu padu, negara tidak mudah diceroboh oleh kuasa asing yang ingin memporak-porantakan rakyat. Kuasa asing yang cuba memecah belahkan rakyat tidak akan percaya dalam cita-cita mereka. Ini disebabkan oleh rakyat Malaysia bersama menentang pencerobohan. Di samping itu, sikap yang baik seperti kerjasama dan tolong-menolong turut diwujudkan dalam kalangan rakyat. Itu sahaja, cikgu. Ya, ini yang kita kata ya, kedaulatan. Satu lagi 5 bintang, nampak tak poin yang mereka cari. Sebenarnya kedaulatan negara kita ini terletak di tangan rakyat ya, setiap rakyat ya. Kalau kita tidak membenarkan mana-mana pihak luar ya masuk dalam negara kita menceroboh ya keamanan dan keharmonian yang ada, kita ada banyak elemen-elemen dari luar ya yang boleh masuk merosakkan perpaduan negara kita. Satu ialah pengedaran dadah ya. Kalau kita
tidak menghentikan pengedaran dadah juga boleh merosakkan perpaduan kaum kerana kita anak-anak muda kita tidak dapat memimpin pada masa akan datang. So itu pun penting. Jadi bila mereka bincang yang tadi ialah kedaulatan. Saya rasa negara kita ni memang kita sangat titik beratkan kedaulatan negara, kita berpegang kepada rukun negara, 5 prinsip rukun negara Setiap hari murid semasa perhimpunan murid membacakan rukun negara untuk menerapkan elemen perpaduan dalam diri mereka Jadi kalau kita lihat di sini empat perkara yang murid saya sentuh tadi memang sangat penting dalam menerapkan perpaduan Jadi kita lihat apa lagi poin yang boleh saya berikan. Okey, apakah kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk? Saya cakap majmuk kerana rakyat Malaysia unik Kita ada orang kata kelainan unity in diversity. Walaupun kita berlainan, kita bersatu padu Yang tadi disentuh ialah mengukuhkan ekonomi negara. Oleh kerana kita hidup bersatu padu, kita maju, jadi ekonomi kita meningkat Jadi kita tak ada masalah orang ekonomi kita merosot, rakyat kita miskin, kita tak ada Seterusnya kita dapat hidup dalam suasana harmoni. Cuba bayangkan kalau negara kita tiap-tiap hari kita tak boleh keluar pun dari rumah. Kalau di luar negara kadang-kadang kita lihat berita-berita rusuhan dan sebagainya, tapi di negara kita boleh keluar rumah. Tidak pernah ada kes di mana anak murid kita keluar, ada pencolik dan sebagainya. Dan ini kes-kes terpencil sahaja, tapi kita rata-rata kita hidup dalam suasana yang harmoni. Seterusnya kita dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Rasanya boleh tak diterangkan kepada saya apa contoh-contoh kemudahan berkualiti yang kita ada di negara kita, yang kita sangat bangga? Kemudahan berkualiti. Kemudahan pengangkutan contohnya apa kemudahan? Kita ada LRT cikgu. Ada bas, monorail dan sebagainya. Dan lapangan terbang kita juga adalah lapangan terbang antara bangsa. Banyak kemudahan yang kita ada. Internet, negara kita di mana-mana kita boleh dapat internet sambungan internet. Jadi murid-murid boleh menjalani pelajaran macam pembelajaran. Masa kita COVID, murid menggunakan Google Meet untuk belajar. Tak ada pula istilah tak ada, kita tak boleh belajar sebab cikgu tak boleh jumpa murid dan sebagainya. So ini yang kita kata menikmati pelbagai kemudahan berkualiti Yang penting ialah berkualiti. Kemudian ini juga meningkatkan keyakinan pelabur asing. Pelabur asing kalau dia nak datang melabur di negara kita, perkara pertama yang dia nak titik beratkan ialah sama ada negara ini selamat atau tidak selamat. Adakah rakyat di sini bersatu padu? Kalau selalu berlaku rusuhan dan sebagainya, mereka pun rasa jauh hati untuk menyertai apa-apa aktiviti sebab saya rasa yang penting ialah pelaburan mereka tidak terganggu. Kalau kita lihat banyak syarikat-syarikat dari luar negara yang melabur di negara kita sehingga kita sendiri bekerjasama untuk menghasilkan kereta sendiri dan akhirnya juga mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara Negara kita selamat kerana rakyat kita bersatu padu Okey, antara elemen perpaduan yang kita nampaklah elemen perpaduan ialah menerima kepelbagaian. Kita hidup bertoleransi. Toleransi maksudnya sabar, bertolak ansur dan mengawal diri. Kita bekerjasama dengan semua orang dan kita bersikap terbuka. Kita tak bercakap di belakang. Apa-apa isu kita selesaikan bersama dan kita juga menghormati kepelbagaian dengan berhemah tinggi, beradab sopan, berbudi pekerti mulia. Kita menghargai jiran yang ada di sebelah kita. Contohnya saya menghargai anda sebagai jiran saya dan kita prihatin. Kalau jiran kita ada masalah, kita tak fikir nanti orang lainlah tolong dia. Orang yang paling dekat membantu kita ialah jiran kita. Kalau saya sakit dan sebagainya, saya tak boleh tunggu anak-anak saya yang berada di luar negara ataupun di negeri lain. Yang paling dekat ialah jiran saya Dan seterusnya kita boleh menguruskan kepelbagaian dari aspek amanah, maksudnya kita mengagihkan semua perkara-perkara secara adil. Okey, dan kita tidak menipu dan juga kita juga bertindak rasional. Rasional bermaksud kita boleh berfikir dan bertindak wajar dalam apa juga situasi Okey. Antara cabaran saya juga nak kena sentuh sedikit tentang cabaran macam mana kita nak membentuk amalan perpaduan Pertama, tidak adanya kurangnya pemahaman budaya dan juga agama kaum lain. Kita tak tahu kenapa orang Hindu ni makan sayur pada hari Jumaat. Kita tak faham. Ini yang kita kata kita tak faham. Okey, seterusnya ada maklumat-maklumat palsu yang disebarkan.
seringkali media sosial, media massa menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Kata ini tak bagus, itu tak bagus, jangan buat ini, jangan bantu dan sebagainya. Ini berita-berita ini adalah fitnah. Kita dah kata jangan sebar jika kita tak pasti, jangan kongsi. Dan juga kita tidak menerima, menghormati dan menguruskan persahabatan dengan rakan-rakan pelbagai kaum. Kita sentiasa rasa was-was. Dia ni betul ke? Betul ke? Saya boleh ke pergi ke rumah dia? Boleh ke saya melawat rumah dia? Adakah apa-apa perkara yang tak baik boleh berlaku? Ini yang kita kata was-was. Ya? Kalau berlaku apa-apa kita fikir, oh mungkin dia yang buatlah sebab memang keluarga dia macam ni, tak boleh. Dan akhir sekali penguasaan bahasa kebangsaan yang agak lemah. Jadi kita satu medium yang kita gunakan untuk menghubungkan rakyat pelbagai bangsa ialah bahasa. Okey, kalau antara saya dengan Ria, bahasa yang boleh kita gunakan bahasa Melayu. Betul. Sekarang saya berbahasa Melayu walaupun saya cikgu bahasa orang India, saya berbahasa Melayu. Ria juga pandai berbahasa Inggeris, boleh bercakap. How are you, Ria? I'm good. So sama juga dengan murid-murid kita. So bahasa perlu ada. Sama ada bahasa. Kalau saya tak pandai cakap bahasa Cina, macam mana saya nak bercakap dengan kawan-kawan saya, betul tak? Kemudian itulah kita kata perlu menguasai bahasa kebangsaan. Dan bahasa tambahan ialah bahasa Inggeris sebab ia adalah bahasa antara bangsa. Dan kita perlu sentiasa peka jangan dah daripada tahun 57 kita merdeka, kita masih belum menguasai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris. Saya rasa ini adalah antara cabaran-cabaran yang membentuk untuk membentuk perpaduan kita. Baik, itulah dia perpaduan pemangkin kemajuan negara. Terima kasih Cikgu Kala di atas pengisian tadi. Kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Meriah dalam Didik TV KPM hari ini dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan moral. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Kala. Kita nak teruskan Cikgu dengan saya menghargai perpaduan negara. Silakan Cikgu. Ya, tajuk yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan perpaduan antara rakyat Malaysia. Saya rasa kita semua ada satu perasaan bila kita bercakap tentang perpaduan ini. Mungkin seorang daripada murid saya boleh berkongsi. Siapa boleh berkongsi tentang perasaan anda tentang perpaduan ini? Apakah perasaan anda? Tu Shantini, silakan. Saya mewakili rakan-rakan saya dan penduduk seluruh Malaysia berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat hidup di sebuah negara yang mengamalkan perpaduan dalam kepelbagaian budaya yang dikatakan sebagai Unity of Diversity dalam bahasa Inggeris. Itu sahaja saja. Okey, terima kasih perasaan bangga dan sebagainya. Baiklah, kita dah rumuskan kepada tajuk kita pada hari ini, tapi saya nak uji juga sama ada murid-murid saya faham apa yang saya telah sampaikan pada hari ini. Jadi kita akan buat satu sesi soal jawab Untuk itu cuba lihat cikgu dah sediakan belon yang ada soalan dalamnya. Okey, saya nak murid kita memilih siapa nak pilih soalan dulu? Belon dulu. Berwarna apa? Warna apa? Siapa nak pilih? Kat tangan? Okey, Yvonne. Warna apa Yvonne? Cikgu, bolehkah saya pilih balon berwarna merah? Oh, belon merah. Okey, cikgu nak letupkan Hati-hati. Okey, cikgu hati-hati Okey, kita hati-hati. Okey, mana soalannya? Atas tu cikgu. Di sini sahaja. Okey. Baiklah, rasanya boleh baca Ya, dahsyat cikgu soalan dia. Soalan Yvonne. Senang sahaja. Apakah kepentingan amalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Terangkan. Antara kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk ialah rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti dan mereka juga dapat hidup dalam suasana harmonik. Perpaduan kaum juga dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing dan mengukuhkan ekonomi negara. Itu sahaja, Cikgu.
Syabas ya, semua isi telah diterangkan dengan baik. So ini aktiviti yang ketiga ni pun saya berikan 5 bintang juga untuk Yvonne tahniah ya. untuk Yvonne, Bagus, syabas. Baiklah, siapa lagi nak pilih belon yang suka warna apa? Saya nak tengok siapa angkat tangan. Okey, tu Shanti ni. Ya. Silakan, Belon warna apa? Saya nak belon warna kuning, cikgu. Kuning, manggala garam. Orang India kata manggala garam. Okey. Okey. Baiklah. Hah? Wow. Wah, pandai ya. Jatuh di tempatnya. Okey. Tu Shanti ni soalan anda panjang sikit ya. Huraikan contoh amalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Silakan. Okey, silakan Tu Shantini. Contoh-contoh amalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ialah aktiviti patriotik dan aktiviti sukan. Selain itu ialah aktiviti majlis keramaian dan aktiviti kesukarelawan. Itu sahaja, cikgu. Ya, semua aktiviti yang telah kita bincangkan dia dah beritahu secara ringkas. Jadi satu lagi 5 bintang untuk Tu Shantini. Syabas Tu Shantini. Okey, siapa lagi nak pilih soalan sekarang? Okey, Liwei, silakan. Liwe. Warna apa Liwe? Cikgu, saya pilih warna hijau. Hijau. Okey, warna hijau my favorite color. Okey, Baiklah. jom cikgu, Minta kita tengok. soalan tak jatuh. Okey, jatuh dekat sini. Pandai. Pandai. Baiklah, Yoliwe, soalan anda ialah apakah perasaan anda apabila melihat amalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Apakah perasaan anda? Silakan. Saya berasa bangga dan gembira kerana saya dilahirkan di negara pelbagai kaum. Bagus. Saya mempunyai rakan pelbagai kaum di sekolah. Bukan itu sahaja, saya juga dapat merasai makanan yang enak daripada pelbagai kaum. Misalnya, nasi lemak, roti canai dan juga dimsum. Itu sahaja, cikgu. Tengok, dia dah pergi ke aspek pemakanan sebab bila Betul. kita rakyat majmuk hidup bersatu padu, kita boleh nikmati makanan pelbagai kaum. Apa makanan kegemaran Saya suka nasi lemak, cikgu. kalau makanan orang India dan Cina? Okey, orang India pula saya suka capati. Capati. Ada tak pernah cuba makanan yang elemen orang Cina? Pernah, cikgu, dimsum? Dimsum. Wah, makanan yang sangat sedap tu. Sekarang kalau pergi kedai dimsum tu, kena loaded juga tu. Okey, memang sedap ya. Bagus ya. Kita mencuba makanan pelbagai kaum. Itu yang sangat penting ya. Kita jangan anggap makanan ni kita tak nak cuba ya. Sekarang orang Cina pun dah pandai menggunakan tangan ya untuk makan ya. Apa makanan ni kita kata nasi kandar. Nasi Okey, kandar, dan cikgu. sebagainya ya. Okey, kita ada seorang lagi yang nak pilih belon. Siapa tu? Sebelum tu berapa bintang, cikgu, untuk Liwei? Of course saya nak bagi 5 bintang. 5 Liwe. bintang. Kalau bagi kurang tak baguslah. Okey. Siapa? Yang terakhir? Saya cikgu. Ya, Okey. okey. Silakan. Saya pilih Yoti. balon berwarna biru. Biru, tak minat pink ya. Okey. Right. Tengok di mana dia jatuh. Okey. Okey, di Ada depan. satu Boleh, ni cikgu? saja. Terpelantin sekejap. Okey. Aduh. Right. Soalan anda ialah ini senang. Terangkan nilai yang dapat dikesan melalui amalan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kena jelaskan dengan contoh sikit ya. Cuba terangkan. Pada pendapat saya, rakyat perlu mengamalkan nilai kerjasama dalam kehidupan harian seperti bekerjasama untuk bergotong royong di kawasan perumahan. Ya. Selain itu, rakyat juga perlu mengamalkan nilai toleransi dan hormat. Ini kerana Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa sangat memerlukan sikap yang bertolak ansur dan saling menghormati, terutamanya dalam isu adat resam dan tradisi kaum. Itu sahaja, cikgu. Ya, Okey. dia bincangkan 2 nilai iaitu kerjasama dan toleransi dan kita ada banyak lagi nilai-nilai lain yang boleh kita kaitkan seperti hormat. Okey, kita boleh amalkan nilai hormat, kesederhanaan. Okey, hemah tinggi dan sebagainya ya. Jadi banyak nilai yang murid-murid boleh aplikasikan bila menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk ini. So kita dah pun sampai ke segmen soal jawab dan ke semua anak murid saya dapat 5 bintang. Setuju tak? Baiklah, setuju, cikgu. Nanti kita pecahkan belon yang berbaki ni ya. So kita akan buat sekarang ya segmen seterusnya. Okey. Baiklah. Kesimpulannya ya, semua pihak perlu memainkan peranan ya untuk memastikan perpaduan kaum sentiasa terpelihara. Dia bukan di bawah satu pihak sahaja ya. Dan banyak etika yang perlu dipatuhi untuk mencapai perpaduan ya. Contohnya ibu bapa ya, anak-anak murid saya, ibu bapa boleh menanamkan semangat perpaduan ya, mencintai jiran dan sebagainya. Tidak melakukan sebarang perbuatan yang orang kata mengelakkan
mengalahkan suatu kaum. Saya tak suka kaum ini. Cuba elakkan perkara. Kita berkawan dengan semua orang dan kita perlulah mencegah sifat kita daripada menimbulkan perbalahan antara kaum. Jangan cuba api-apikan suatu kaum, jangan kawan dan sebagainya. Etika media massa, ya, media massa mainkan peranan yang sangat penting, ya, signifikan untuk menyatu padukan masyarakat perbilang kaum. Seterusnya kerajaan. Saya rasa inisiatif yang utama ialah kerajaan. Kerajaan mengambil inisiatif yang proaktif, ya, dengan dengan menggalakkan rakyat saling mengambil berat antara satu sama lain dan juga berusaha supaya sikap bersatu padu dalam diri rakyat Malaysia walau di mana sahaja kita berada, ya. Okey. Baiklah. Segmen kita dah habis. Baik, cikgu, dan mungkinlah prestasi keseluruhan pelajar kita hari ini, cikgu. Adakah Saya cikgu berpuas rasa hati? sangat gembira dengan prestasi murid saya. Semua membuat kerja dengan baik walaupun ada yang tidak sihat. Okey, dan jangan lupa kita boleh saksikan juga. Okey, latihan pengukuhan cikgu di Sumber. Di Portal sumber, manakah? Portal Sumberku. Jangan lupa, ya, murid-murid, banyak usaha kerajaan, ya, untuk membantu kita, kementerian, ya, untuk membantu kamu untuk belajar, ya. Jadi jangan lupa portal Sumberku. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Kala Devi di atas perkongsian pada hari ini dan diharapkan murid-murid menguasai sepenuhnya untuk mata pelajaran kita, amalan perpaduan menjamin kesejahteraan negara. Baik, kita jumpa lagi untuk episod akan datang dan cikgu, kita nak tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan nyanyian daripada Cikgu Kala Devi dan juga Ria. Ria Jumpa dan lagi. Cikgu Kala Dewi menyanyi bersama anak-anak murid Ya, saya. boleh. Lagu yang mudah saja kita boleh menyanyi. Cuba kita tengok muzik dulu. Okey, jom. Music. Lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Pantun, cikgu. Terbang burung berkawan-kawan, singgah sebentar di pohon rumbia. Mari kita utamakan perpaduan supaya hidup aman bahagia. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Pantun. Petang hari ke pekan melati, pulang membeli sepasang baju. Amalan muhibah sentiasa hormati, wujudkan perpaduan negara maju. Hey, rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh. Didik TV KPM